Terlebih dahulu, saya ucapkan salam sejahtera kepada Dr. Dayang dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 31, yaitu saya sendiri, Halimorati Malidaka, Jubini Salin, dan Aswima Rusman. Tajuk filem yang kami pilih adalah Jola. Pertama sekali, saya akan menjelaskan serba sedikit pengenalan tentang filem yang kami pilih. Filem Jola diarahkan oleh Yadav Kumar. Film ini merupakan adaptasi novel Jola yang ditulis oleh Krishna Dabarasi pada tahun 2013. Film Jola secara amnya adalah mengenai keganasan terhadap wanita mengikut budaya Sati yang berleluasa dalam masyarakat Nepal pada tahun 1920-an, di mana si istri harus membunuh dirinya sendiri apabila suaminya mati. Film ini pertama kali diterbitkan pada 7 Desember 2013 di Nepal dan ditayangkan secara meluas pada tahun 2014. Seterusnya, saya akan menerangkan watak-watak yang memainkan peranan penting dalam film Jola. Watak utama dalam film ini ialah Kanchi yang dipegang oleh Garima Panta. Kanchi merupakan seorang wanita yang berkahwin dengan seorang lelaki yang berumur 40 tahun lebih tua daripadanya. Kanchi mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Ghanshyam. Dalam film ini, Kanchi telah dijadikan sati setelah suaminya meninggal dunia. Seterusnya, watak sokongan dalam film Jola ialah Ghanshyam yang dipegang oleh Sujal Nepal. Ghanshyam merupakan satu-satunya anak kepada Kanchi dan suaminya. Ghanshyam merupakan seorang anak yang taat kepada ibu bapa. Apabila ibunya dijadikan korban dalam tradisi sati, dia berusaha untuk menolong ibunya melarikan diri. Watak sokongan yang kedua ialah seorang wanita yang juga dijadikan korban dalam tradisi sati. Dalam film ini, wanita ini telah meninggal dunia ketika melarikan diri daripada dijadikan sati. Watak sokongan yang ketiga ialah suami Kanchi yang dipegang oleh Deepak Chetri. Suami Kanchi berumur 40 tahun lebih tua daripada Kanchi. Dia berkawin dengan Kanchi selepas istri pertamanya meninggal dunia. Dalam film ini, suami Kanchi meninggal dunia akibat sakit tenat. Watak sokongan yang keempat ialah kakak ipar Kanchi yang dipegang oleh Laksmi Giri. Dalam film ini, kakak ipar Kanchi tidak bersetuju dengan tradisi sati karena ia bersikap tidak adil terhadap wanita. Dia juga telah menolong Kanchi melarikan diri daripada dijadikan korban dalam tradisi sati. Watak sokongan yang terakhir ialah abang ipar kepada Kanchi yang dipegang oleh Deshbhakta Kanal. Abang ipar Kanchi juga dalam diam tidak bersetuju dengan adat sati, namun tidak mampu melakukan apa-apa karena sati merupakan satu tradisi turun-temurun. Seterusnya saya akan menerangkan plot dalam filem ini. Di bahagian permulaan, filem dimulakan apabila seorang lelaki tua yang bernama Ghanshyam meninggalkan bagnya yang mengandungi sebuah manuskrip lama di rumah seorang penulis. Manuskrip itu menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Kanchi yang hidup bersama anaknya yaitu Ghanshyam dan suami tuanya yang sedang sakit. Seterusnya, suaminya meninggal dunia akibat sakit tenat dan kisah hidup Kanchi berubah menjadi buruk setelah suaminya meninggal dunia. Dalam plot, di bahagian klimaks, Kanchi dijadikan sati namun sempat melarikan diri daripada terbakar. Lalu, Kanchi tinggal bersembunyi di gua hutan yang berhampiran di tempat itu. Ghanshyam melawat hutan dan mendapati ibunya bersembunyi di gua tersebut. Kanchi tidak dapat tinggal bersama anaknya karena ia risau akan dibunuh oleh orang ramai akibat daripada ia melarikan diri daripada tradisi sati itu.
Seterusnya, Ghanshyam membuat perancangan untuk membawa ibunya lari dan tinggal menetap di tempat lain. Plot bahagian pengakhiran, Kanchi berjaya melarikan diri dengan bantuan anaknya serta kakak ipar dan abang iparnya. Semasa melarikan diri di kampung itu, mereka menyaksikan seorang wanita yang mati semasa melarikan diri daripada dijadikan sati. Akhir sekali, pada penghujung filem ini, terdapat penceritaan mengenai penghapusan tradisi sati pada tahun 1977. Seterusnya, saya akan menerangkan penyampaian critical assessment ataupun menerangkan penyampaian isu dalam filem ini. Dalam filem ini, kita melihat isu yang terdapat adalah diskriminasi. Diskriminasi ini adalah satu bentuk ketidakadilan untuk menilai dan memperlakukan sesama manusia berdasarkan jenis kelamin. Contohnya, keganasan terhadap wanita melalui tradisi sati dalam filem ini. Tradisi sati dilaksanakan apabila si suami terlebih dahulu meninggal dunia lalu istri akan dibakar secara hidup-hidup bersama mayat suaminya. Contohnya, kita dapat melihat pelaksanaan tradisi sati dalam babak ini, di mana Kanchi dan Jeta dengan keadaan terpaksa menjalankan ritual ini sewaktu suami mereka telah meninggal dunia. Maka daripada itu, perkara ini jelas menunjukkan diskriminasi gender apabila wanita dijadikan objek kekerasan oleh masyarakat. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat dalam film ini di mana hak kebebasan wanita untuk bersuara terbatas. Contohnya, kakak ipar Kanchi ingin menyuarakan rasa ketidakadilan terhadap mereka sebagai golongan wanita tetapi dihalang oleh suaminya sendiri dan menyatakan itu adalah tradisi mereka yang harus dituruti secara turun-temurun. Perkara ini jelas memperlihatkan diskriminasi apabila kaum wanita ingin menyuarakan tentang ketidakadilan yang berlaku namun dihalang. भोलि आफैले भोग्नुपर्ने कुराहरू हेर्न यो अभागी आइनेहरू यहाँ जम्मा भएका छन्। चुप। किन चुप लाग्ने? किन चुप लाग्ने? किन चुप लाग्ने? किन चुप लाग्ने? यस्तो अन्याय पनि कहीँ हुन्छ। उस बेलामा जानी जानी आफूभन्दा 40 वर्ष कान्छी केटी बिहे गरेर भित्राउने, अहिले यस्तो कलिलो उमेरमा उसलाई सती पठाउनुहुन्छ। के गर्छस् त के गर्छस्? हाम्रो पुर्खौँदेखि चलिआएको चलन, हाम्रो धर्म, हामी आमा हजुरआमाले सबै भोगिल्याएको कुरा। लोग्ने मान्छेले स्वास्नी मर्दा हाँसी हाँसी नाची नाची आफूभन्दा कान्छी केटी बिहे गरेर भोग गर्नुहुने, अनि आइमाईले भने जिउँदै लोग्नेको चितामा जल्नुपर्ने। यो कहाँको चलन हो? यो कहाँको धर्म हो? यसरी बोलिस् भने गाउँलेहरूले बौलाई भनेर तँलाई बात पारेर गाउँबाट निकाल्छन्। चुप लाग। Seterusnya, wanita tidak dibenarkan berkabung. Dalam tradisi sati, wanita tidak dibenarkan menangisi pemergian suaminya karena dipercayai air mata akan menghapuskan kesucian. Oleh itu, Kanchi dilarang untuk menangis karena ditakuti kesucian yang diperolehi akan hilang. Seperti dalam dialog yang telah menyatakan, sati tidak seharusnya menangis seperti ini. Air mata akan menyebabkan kesucian yang akan kamu perolehi hilang. Perkara ini jelas menunjukkan wanita yang dijadikan sati harus mengikut adat sati karena satilah akan menghapuskan dosanya dan suaminya. Akhir sekali, ketidakadilan terhadap wanita sebagai sati. Dalam tradisi sati, hanya wanita sahaja yang akan dikorbankan karena bagi mereka, wanita yang menjadi sebagai janda tidak mempunyai kedudukan sosial dalam masyarakat. Tradisi ini jelas menunjukkan ketidakadilan terhadap golongan wanita, di mana mereka harus mengorbankan diri sekiranya suami mereka meninggal terlebih dahulu. Contoh dalam dialog yang telah menyatakan, apabila si istri mati, si suami bersukaria dan mencari perempuan baru untuk dikawini. Tetapi bila lelaki mati, si istri harus membakar dirinya.
Dialog tersebut menunjukkan diskriminasi yang kuat terhadap golongan wanita apabila golongan lelaki tidak dijadikan sati jika istrinya mati. Selain diskriminasi, isu dalam film ini juga adalah stereotype. Stereotype dapat didefinisikan sebagai satu tanggapan atau pemikiran yang ditetapkan oleh masyarakat sama ada berbentuk negatif atau positif terhadap suatu gender. Dalam film ini, kita dapat melihat babak tersebut ketika Kanci menyatakan bahwa semua pekerjaan di rumah seperti memasak dan mengurus suami adalah tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Selain itu, Kanci juga menyatakan bahwa anaknya akan menggalas tanggung jawab keluarga disebabkan dia seorang anak lelaki. Perkara ini jelas memperlihatkan stereotip tentang peranan gender di mana kaum wanita mengurus hal rumah tangga dan kaum lelaki sebagai ketua keluarga. टिप्न पर्यो, केलाउन पर्यो, पकाउन पर्यो, कसले गर्ने? मलाई तेरो बाउको स्याहार गर्दैमा फुर्सद छैन। खान्न म दुध सधैँ। त्यसो नभन्न छोरा। जेठो भने पनि, कान्छो भने पनि, तँ एउटा त होस्। अब तैँले नै घरबार सम्हाल्नु पर्छ। दाजु छैनन् र? भर के गर्ने? ती सौताका खिलहरू। छोय कि दुख्छ। देखिनस्, बाउ बिरामी भयो। Seterusnya ialah aplikasi teori dalam film. Dalam film ini kami dapat mengaplikasikan teori feminisme radikal, di mana ia merupakan satu sudut pandang feminis yang ingin melakukan perubahan radikal dalam masyarakat dengan menghapuskan patriarki melalui penentangan norma-norma dan institusi sosial yang berlaku. Teori ini boleh kita lihat dalam film, di mana kakak ipar Kanci juga meminta kepada anak Kanci agar dapat menghentikan adat sate ini. Kita dapat melihat bahwa beliau menginginkan perubahan dengan menghapuskan adat sate yang bersifat keganasan terhadap wanita dan ketidakadilan kepada kaum mereka, terutamanya kepada golongan wanita. Oleh karena beliau dihalang oleh suaminya untuk menyuarakan pendapatnya, kakak Kanci akhirnya mengharapkan anak Kanci agar dapat memberhentikan tradisi ini. Film ini juga dapat diaplikasikan melalui objektif feminisme yaitu radikal, di mana kaum wanita perlulah bersatu untuk mendapatkan pertahanan bersama. Teori ini juga sesuai diaplikasikan dalam film ini, di mana kakak ipar Kanci berani menyuarakan pendapatnya berkaitan dengan ketidakadilan adat sate terhadap kaum wanita semasa upacara sate berlangsung. Kakak Kanci juga menginginkan kaum wanita untuk sadar akan keganasan yang dilakukan oleh kaum lelaki dalam adat masyarakat Nepal, yang juga memandang rendah derajat wanita. Dalam film Johola ini juga terdapat unsur dominasi yang berterusan antara kedudukan sosial dan kategori gender. Dalam film ini, berlakunya ketidakadilan sosial dalam masyarakat Nepal, terutamanya kepada golongan wanita, seperti amalan tradisi ini yang bersifat tidak adil, karena apabila suami istri meninggal, istri hanyalah perlu memikirkan suami mereka dan akan dibakar hidup-hidup bersama mayat suaminya secara terpaksa. Malahan sebaliknya, sekiranya istri suami meninggal, mereka diperbolehkan untuk berkawin lagi. Pada akhir film ini, narator menyatakan tradisi sati di Nepal telah berjaya dihapuskan oleh Chandra Shamsha pada tahun 1977 untuk melindungi wanita daripada ditindas. चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1977 असार 25 गते। Seterusnya kita akan masuk dalam analisis elemen film. Elemen yang pertama ialah backdrop ataupun latar belakang. Lokasi pengembaraan film ini ialah di Nepal, di mana ia dapat menunjukkan persekitaran purba dan menggunakan pandangan realistik. Film ini juga menyentuh tradisi kamara-kamari yang merupakan sejenis perhambaan. Film ini menggambarkan tentang ketidaksamaan gender yang dilakukan oleh masyarakat dahulu dalam adat sat. Elemen yang kedua ialah berkaitan dengan peralatan, di mana
Gambar ini menunjukkan alatan musik yang digunakan untuk ritual sate. Selain daripada itu, mereka juga menggunakan alatan tradisional seperti diki, canto, madani, dan rangko, agar dapat memberikan rupa tradisional kepada film. Lampu yang dipaparkan juga merupakan lampu tradisional seperti rangko dan dialo. Dan tempat api juga mewakili persekitaran purba kepada penonton. Elemen yang ketiga ialah kostum ataupun pakaian, di mana film Johla ini menggunakan pakaian harian yang digunakan itu dijahit menggunakan tangan. Pakaian tradisional sate semasa upacara sate berlangsung seperti dalam gambar, selalunya wanita akan mengenakan pakaian perkawinan dan perhiasan yang diberikan oleh suaminya yang sudah mati ketika upacara ini berlangsung. Elemen yang keempat ialah musik. Dalam film ini, musik latar menggunakan live music dan juga lagu tradisional. Musik yang dihasilkan ini menggunakan alatan musik tradisional masyarakat Nepal. Penggunaan musik ini adalah untuk menyentuh hati para penonton. Dan elemen yang terakhir ialah penyuntingan film. Film Johla mempunyai hasil suntingan yang teliti dengan menggunakan pelbagai proses suntingan bagi menggambarkan isu dalam film tersebut dengan menggunakan pandangan realistik yang dapat menarik minat penonton. Akhir sekali ialah kontekstual film yang berkait dengan sejarah dan isu semasa. Dari segi sejarah, film Johla memaparkan tradisi sati yang diamalkan oleh masyarakat Nepal sejak dahulu kala lagi. Sati ataupun suti bermaksud seorang wanita yang melakukan pengorbanan diri setelah suaminya meninggal dunia. Ia merupakan tradisi Hindu purba yang menunjukkan keganasan terhadap wanita. Tradisi sati dikatakan sebagai satu bentuk pengabdian tertinggi seorang istri terhadap suaminya yang telah mati. Pada awalnya, tradisi sati dilakukan secara sukarela. Untuk isu semasa, tradisi sati yang menunjukkan ketidakadilan dan keganasan terhadap wanita telah dilarang sejak tahun 1859. Kerajaan juga telah membuat Akta Pencegahan Sati 1987 untuk menghapuskan tradisi ini. Pada zaman moden ini, perubahan kedudukan wanita menyebabkan perubahan pemikiran masyarakat turut berubah. Kita dapat lihat pada masa kini, wanita yang memegang status janda masih mampu meneruskan hidup tanpa menyusahkan masyarakat. Namun, amalan sati masih berlaku pada hari ini di beberapa bahagian India dan masih dianggap sebagai pengabdian dan pengorbanan wanita yang muktamad. Buktinya, dalam tempo tahun 2000 hingga 2015, sekurang-kurangnya 4 kes sati telah direkodkan. Secara keseluruhannya, film Johla merupakan film bersejarah tentang tradisi nenek moyang yang mencerminkan keganasan terhadap wanita pada zaman dahulu. Selain itu, film ini turut memaparkan budaya dan tradisi masyarakat Nepal. Film Johla telah berjaya membuka mata masyarakat mengenai pandangan negatif terhadap status wanita sebagai janda yang dianggap beban dan tidak berguna. Untuk isu semasa, tradisi sati yang menunjukkan ketidakadilan dan keganasan terhadap wanita telah dilarang sejak tahun 1859. Kerajaan juga telah membuat Akta Pencegahan Sati 1987 untuk menghapuskan tradisi ini. Pada zaman moden ini, perubahan kedudukan wanita menyebabkan perubahan pemikiran masyarakat turut berubah. Kita dapat lihat pada masa kini, wanita yang memegang status janda masih mampu meneruskan hidup tanpa menyusahkan masyarakat. Namun, amalan sati masih berlaku pada hari ini
di beberapa bahagian India dan masih dianggap sebagai pengabdian dan pengorbanan wanita yang muktamad. Buktinya, dalam tempo tahun 2000 hingga 2015, sekurang-kurangnya 4 kes sati telah direkodkan. Secara keseluruhannya, film Jola merupakan film bersejarah tentang tradisi nenek moyang yang mencerminkan keganasan terhadap wanita pada zaman dahulu. Selain itu, film ini turut memaparkan budaya dan tradisi masyarakat Nepal. Film Jola telah berjaya membuka mata masyarakat mengenai pandangan negatif terhadap status wanita sebagai janda yang dianggap beban dan tidak berguna.